Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Ini adalah video yang kelima. Sebab last video pada 3 Disember. Ni lah. 3 pula. 27 Disember. So lama lah. Nak dekat sebulan jugalah tak buat video. Sebulan lebih. So ramai yang PM saya. Bila video 5, video next video dekat YouTube ni. So ramai tanya lah kan. Okay, nanti saya nak buat. Okay, tapi sebelum buat tu saya nak baca sikit-sikit lah komen sebab nanti at least saya ada idea lah nak cakap apa kan. Sebab ni saya start daripada kosong. Maksudnya saya tak ada preparation, saya direct aja. Okay, jap, saya baca dulu. Terima kasih cikgu, cara penyampaian yang baik dan sangat mudah difahami. Dan semua chapter 4. So siapa yang tak tengok lagi chapter-chapter yang daripada 1 sampai 4 tu, make sure kena tengok lah. Sebab kalau tak tengok yang 1 sampai 4 nanti tak faham. Kalau tak faham, tiba-tiba skip tengok video 5 ni, lagi dah tak faham. So baik tengok daripada awal. Terima kasih cikgu kerana buat video dan tunjuk ajar simple dan mudah. Saya dah trade sampai setahun tapi lost, selalu depo sampailah jumpa video cikgu. Dan tengok berulang kali cikgu ajar, mudah dan simple je. Saya dah nak join kelas. InsyaAllah boleh. So saya baca dulu kejap. Saya ada soalan macam mana nak contact cikgu. Saya ada bagi link dekat group, dekat atas ni ada link. Ni link Telegram saya lah. So jangan tak tekan ni, kena tekan dulu barulah nampak link ni. Ni link channel Telegram. Aku dah mula give up nak trade forex. Malam aku rugi 2000. Tapi bila aku jumpa YouTube ni aku jadi semangat balik. Beratus teknik aku beli tapi teknik ni paling mantap. Paling konsisten win. Saya doakan awak murah rezeki, sihat selalu. Ni apa ni? Bagi saya ilmu awak share ni sangat mahal. Setiap malam tengok video YouTube awak dan sentiasa tunggu video baru. So inilah video kita buat. Kita baru nak buat ni. Okay, semoga konsisten lah profit kan. Okay. Kita baca lagi. Terima kasih cikgu, halalkan ilmu yang cikgu kongsi. Semalam try depo 20 USD, profit 100 USD guna chapter 3 punya teknik. Alhamdulillah. Semoga cikgu murah rezeki dalam lindungan Allah selalu. Baik. Halalkan ilmu yang saya dapat ni ya cikgu. Ya, saya halalkan. So selagi boleh buat profit pakai je, tak ada masalah. Okay, kita baca lagi. Sepanjang perjalanan trading saya 4 tahun, ilmu tuan lah paling power dan tuan tak kedekut ilmu, share ilmu advance sebenarnya. Saya minta tuan halalkan. Ya, saya halalkan. Okay, saya baca lagi. Macam pendek kan, saya suka baca yang paling panjang sikit. Sekejap Okay. Sepanjang saya join kelas forex, ilmu dari tuan paling power dan ilmu ni tak sepower macam kelas saya join yang lain. Kelas advance saya join yang lain. Bukan nak puji lebih, cuma memang betul-betul saya puas hati. Ilmu free, kualiti ilmu mahal lagi dari yuran fee. Teruskan cikgu, moga murah rezeki. Itulah saya perasan juga banyak kelas advance lain pun ajar pun bayar mahal apa semua kan. Ada yang beribu. Bukan nak kutuk ke apa lah. Tapi sendiri-sendiri yang tahu kan. Sebab mesti ramai dah survey kelas-kelas yang lain semua. Tapi tak dapat apa yang kita nak. Sebab saya pun dulu belajar dengan orang lain pun bayar mahal tak dapat juga apa yang saya nak. Sebab itulah saya struggle. Saya cuba buat kefahaman sendiri. Kefahaman dan cara trade sendiri. So saya boleh share kat orang. So orang akan dapat jawapan apa yang saya nak jawapan selama ni. Faham kan? Itulah saya punya objektif buat YouTube ni dengan ada Telegram channel saya itulah. So rugilah kalau korang tak follow ataupun korang tak keep in touch dengan video-video saya. Okay. Dulu pernah guna HNS ni, PGU sekali jurnal 300 pip.
Alhamdulillah 100 USD grow 1k USD. Masa tu awal lagi dalam dunia trade. My first 1k dalam trading guna HNS. Now lebih faham HNS ni. Maksudnya lagi terperinci lah guna HNS ni, lagi faham. Sebab HNS ni bersepak je orang ajar. Tapi dia tak spesifik tu macam kurang lah. Dia tak mendetail dan lagi lebih pada mapping overall yang macam besar punya mapping lah, bukan yang kecil-kecil macam saya ajar. Saya ajar macam lagi spesifik dan kecil lah risk dia. Dah okey. Salam cikgu, terima kasih belum rezeki jadi student, tapi alhamdulillah teknik cikgu bagi YouTube ni membantu dah sangat legit. Cara mengajar sangat mudah faham, even tambah pula cikgu mengajar dengan penuh ikhlas hati buatkan kita lagi senang faham. Betapa setengah cikgu lain kadang tak ikhlas mengajar sebab saya dah banyak sangat join grup berbayar ni. So setakat ni cikgu punya YouTube paling alhamdulillah saya boleh faham. So siapa yang jadi student beruntung sangat dapat sifu yang mengajar ikhlas. Dah try 3 teknik sebelum ni, memang shortcut teknik untuk jana profit. Betul tu. So saya ajar tu memang bukan sahaja share lah. Memang bagi sebab nak bagi korang profit je. Mantap habis tu lah, penyampaian cukup mudah. Dah lama follow channel ni. Semoga dia beri kefahaman. Dah lama kan, nak kata channel ni lama pun tak ada. Lama sebenarnya. Channel ni baru buat bulan 12 hari tu. So baguslah siapa yang terawal follow tu, kena rasa berbangga sikit lah sebab awal follow kan. Sebab sekarang dah 11,000 subscriber. Tak ada ramai sangat. Tapi boleh lah, ramai lah juga dalam masa terdekat kan. Tak padu mana pun. Okay. Sekali lagi ucap terima kasih kepada cikgu kerana penerangan yang mantap dan best. Video panjang pun still tak bosan. Still best. Ilmu yang cikgu share pasal channel padu. Dulu saya tahu macam tu je tapi tak tahu guna betul. Bila tengok cikgu punya video baru tambah lagi pengetahuan dia. Betul tu. Nampak tak? Sebab mungkin ramai tahu HNS tapi cara marking tu korang macam berbeza-beza lah. Dari segi cara semua orang lain-lain lah beza. So saya bagi yang paling mudah nak marking. So korang nampak lah. Kalau korang cari kat tempat lain pun saya tak jamin lah boleh jumpa. Melainkan dia ajar apa yang dia dah tengok kat sini dia ajar di tempat lain. Itu je. Sebab saya sendiri cari pun tak ada orang ajar macam yang HNS saya ajar. Okay. Saya baca jap. Dari berjuta video teknik, ini teknik yang paling simple dan cepat. Low risk pula. Andai kata loss pun puas hati sebab kita trade sendiri tanpa ikut signal orang lain. Betul tu. Buat apa nak ikut signal orang lain kalau dah pandai trade sendiri. Orang lain yang bagi signal tu pun boleh tentu dia pandai trade. Kita pun tak kenal dia siapa. Kena ingat tu je. Nak jaga duit, trade lah sendiri. Kalau loss pun, at least loss pun sebab reason kita punya analisa sendiri lah. Tak adalah kita stress sangat. Dalam 2 tahun trade, ini first time saya nampak how to use HNS so amazingly and accurately. Hands down, this is the best technique. Okay, baca sekejap. Line chart tu betul-betul menampakkan struktur market sebenar. Betul tu. Ni memang makanan saya sebenarnya daripada line chart. So korang kena lihat lah benda ni. Serius, cikgu ni legit. Tak ada legit mana, biasa je. People paid 1,000 for teknik biasa-biasa je yang you can find almost in every YouTube videos out there. But this one is priceless. Tak sangka terjumpa channel YouTube ni. Syukur alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Saya dah banyak belajar dengan orang baru. Dengan orang tapi baru kali ni tersangat padu. Terseringin sangat nak menimba ilmu. So kita boleh tengok lah daripada feedback daripada orang lain. Maksudnya mesti ramai yang datang dekat YouTube saya ni dah lama belajar forex ni, dah bertahun-tahun belajar forex ni. Tapi bila dia dah tengok YouTube saya, dia rasa macam something yang baru. Walaupun dia dah bayar beribu-ribu kat orang lain, tapi dia rasa macam something new ataupun something yang macam orang kata macam kreatif ke, macam tu lah. So kita, macam saya cara saya trade, memang saya akan cari cara yang paling kreatif lah. Saya pun jarang ikut orang. Cara ajar orang pun, kalau orang ajar pun saya just ambil macam idea saja. Tapi kita nak macam nak belajar sendiri tu susah sebenarnya. So itulah mencabar untuk diri saya lah. Kalau untuk saya awal-awal buat semua teknik saya ni. Sebab saya ada banyak teknik. Ada dalam, kalau advance ada 8 teknik advance. Advance lah, bukannya basic.
Saya memang ajar advance, saya tak ajar basic tu sebenarnya. Sebab saya jenis kalau basic ni tak faham, advance tak akan faham. Tapi kalau basic ni faham, tengok advance confirm lagi faham, lagi senang faham. So cuba bayangkan dalam 88 teknik tu, kalau HNS ni antara salah satu teknik advance lah. So yang lain tu kalau korang tengok mungkin korang akan lagi shock lah. Bukan nak cakap apa tapi yang dah join jadi student saya faham apa yang saya dah share, siapa yang saya dah ajar tu dia orang dah tengok lah. So far profitable dan alhamdulillah lah membantu dia orang. Itu je saya nak. So kalau nak cari tempat lain tak ada masalah, kita pulang. Kalau rasa sini membantu, bolehlah stay lama sikit dekat sini, dekat channel YouTube ni ataupun channel Telegram saya. Biasa kita diajar teknik HNS ni drawing chart melalui candlestick. Betul tu. Dan ia sangat besar charting. Ni yang saya nak cakap tadi. Saya tak erti nak cakap dari segi dalam ayat tadi tak cakap tu. Ada orang dah cakapkan untuk saya. Teknik Sifu paling simple mencari HNL dan dengan mencari HNL menggunakan line chart. Betul tu. So ada juga orang nampak apa yang saya nak cakap tu. Ni daripada 1 hingga 4 chapter. Dari macam mana nak letak entry, sharp entry, support momentum, engulfing, hebat gila. Engulfing tu tak adalah advance saja. Engulfing saja tu pun basic sebenarnya. Dia ada cara nak macam mana nak tahu advance engulfing tu apa. Macam mana nak tahu. Legit je engulfing. Kadang-kadang ada orang pening kenapa engulfing tak jadi. Itu pun ada reason. Ada dalam teknik-teknik yang lain juga, teknik saya lah. So dalam kalau siapa yang dah join belajar dengan saya, stay student saya, memang saya dah ajar daripada awal sampai habis jawapan dalam naked chart. Semua dah ada, saya dah complete dalam tu. So itulah nilai ilmu yang saya dah bagilah untuk siapa yang jadi student saya. So biasa hari tu saya ada buat intake hari tu last bila lah saya tak ingat, bulan 1 baru-baru ni lah. So ramai jugalah yang join. So alhamdulillah lah banyak membantu dia orang kan. Nak kata fees tu tak adalah mahal sangat. Saya charge berapa je. Tu syarat lah. At least tak adalah macam bagi free nanti orang lain kecam pula kan. Sebab semua tu ikut effort. Anggap macam bayar saya punya effort lah. Effort saya tolong ajar semua. Lagi pun banyak teknik. Kalau orang ajar HNL satu sahaja pun orang boleh charge beribu-ribu tau. So saya harap tak ada orang ambil kesempatan lah. Ajar beribu-ribu benda yang dah sepatutnya free ni. Macam ni lah kita baca ada scam tak. Ilmu tuan kongsikan cukup membantu saya dalam analisa market. Saya pernah kena scam dengan sepupu sendiri. Saya ajak kawan-kawan keluar modal. Dia trade 5,000 USD. Banyak tu. Tak faham forex. Sekali dia buat lari. Terduduk. Ini pun bahaya. Nak trade tu biarlah berilmu. Janganlah rembat dia orang dulu kan. Sebelum kita nak trade tu. Biasa kalau orang dah biasa trade ni takkan ambil duit orang. Dia dah tahulah dia boleh buat duit sendiri dengan trade sendiri. Buat apa nak pinjam lagi duit orang. Betul tak? Kalau fund pun sama, lebih kurang je. Bukan nak cakap apalah tapi macam pelik lah. Kalau kau dah pandai trade, buat apa lagi kau nak pakai duit orang? Buat apa lagi kau nak tradekan duit orang? Itu je lah. Ada je orang nak bagi saya duit kan. Tapi saya fikir buat apa aku nak trade duit orang? Aku dah ada duit sendiri. Macam tu lah. Senang kita nak detect orang tu kan. Yang dislike ni mesti tak suka pasal trading. Tu biasa lah tu. Tak apa. Tak ada masalah. Tak mati pun orang dislike ke like ke. Tapi better like lah. Jangan tak dislike kan. Jangan dislike pula. Itulah. Okay. Saya minat cara cikgu mengajar. Very simple dan relax. Lagi bagus kalau orang tu tengok video saya daripada awal sampai habis lah. Sebab dalam masa video ni sejam, 2 jam, tak semua orang sanggup nak layan. Ada yang ngantuk ke apa. Macam tu lah. Okay, saya suka baca komen sebab bila saya baca komen, dia macam lagi seronok tau. Seronok baca. So bila seronok baca, orang pun pakai profit. Lagilah happy kan. Siapa tak happy. So saya rasa macam berbaloi lah share. So kalau saya tengok komen pun tak ada, feedback pun tak ada, maksudnya apa yang saya share tu tak membantulah. So buat apa saya nak share dah kalau benda tak membantu. Tapi kalau macam ni ramai komen, bolehlah saya share lagi. Macam gitulah jawapan dia. Okay, so itulah kot. Dah macam banyak sangat ni. Saya nanti banyak makan masa kan. Dah berapa minit dah baca komen je. Okay, so saya akan start. Ni macam best saya baca.
Alhamdulillah, teknik yang saya belajar dari video sebelum ni, semua entry membuahkan hasil. Sebelum saya jumpa video ni, saya dah MC 500. Lepas jumpa video ni, saya depo lagi 100. Straight dalam 4 hari, dapat 3,600. Oh, banyak tu. Siapa nak bagi? Modal 100, dapat 3,600. Dah cover MC saya. MC pun berapa lah sangat kan. Untung lagi banyak. Wow, powernya 100 jadi 3,600. Seronok. Seronok kawan tu. Okay. Tapi jujur cakap bahawa punya cara ngam dengan apa yang saya inginkan. Betul tu. Bukan, ni pun antara orang yang dia, kalau saya lah, kalau saya tengok video saya sendiri pun saya rasa, oh ngam lah, ini yang aku nak selama ni. Macam tu lah. Maksudnya memang apa yang saya ajar ni, apa yang saya dah buat ni, itulah yang saya nak selama ni. Tapi saya tak dapat dekat tempat lain. Saya tak dapat dekat CV-CV lain. Saya nak yang macam ni, tapi saya tak dapat. So, apa yang saya buat? Saya buatlah sendiri. Apa yang saya nak, itulah sebabnya. Kalau kita nak something, macam nak cakap, kita nak something tapi kita tak jumpa benda tu dekat mana-mana. Nak cari pun susah, ataupun nak cari pun mungkin berbayar beribu-ribu, berpuluh ribu kan. Tapi kalau kita nak something tu juga, kita kena cuba buat benda yang kita nak tu sampai dapat. Maksud macam ni lah yang saya dapat ni, saya share lah kat korang. So saya tahu itulah apa yang korang nak. Loss dekat 2,000. Alhamdulillah dapat balik modal. Thank you buat aja benda advance ni tanpa berbayar. Alhamdulillah rezeki. Siapa yang tengok video ni jarang jumpa macam ni. Harap lepas ni buat advance. Betul tu. Gila punya channel YouTube edited aku dengan teknik dari saudara Chillax07. Ni ID saya Telegram Chillax07. Mind blowing teknik. Okay, banyak sangat ni. Sekarang ranking pertama cikgu adalah cikgu Mat Legend. Mat Legend tu nama grup saya lah. Okay. Saja nak bagi tahu saya salah seorang student cikgu, bersyukur sangat. Okay. So, okay, banyak seronok baca Okay. Tak apa, nanti korang baca lah. Seronok kalau baca pun memang takkan habis lah. Ni grow 500%. Banyak tu. Saya dah skip lah. Okay, so saya akan sambung chapter 5. Chapter 5 ni mesti korang tertanya, apa itu chapter 5? So sepanjang chapter 1, 2, 3, 4 dan yang sekarang 5. So 5 ni saya akan ajar macam mana nak faham basic. Apa yang orang basic perlu tahu. Maksudnya contohlah saya nak ajar ni, nak fokus kepada trader yang orang-orang yang baru nak masuk bidang forex ni. Baru nak menceburi bidang forex tapi tak ada basic. So dia bila tak ada basic, macam mana nak pergi advance, betul tak? So inilah YouTube video yang kelima dan saya akan ajar basic punya video lah. Okay, so apa yang kalau kita nak trade forex, kalau kita nak belajar basic, biasa kita mesti nak belajar kena bayar mahal. Kadang-kadang ada orang ajar basic pun dah berapa ribu dah, basic je pun kan, tapi dah charge ribu-ribu. So, ni saya nak tolong korang. Saya nak ajar basic ni, saya nak cuma ajar, maksudnya saya nak ajar apa yang korang perlu tahu untuk basic. Saya tulislah di pening pula kan. Okay, so kalau nak baru mencuburi bidang forex ni, apa nak belajar, apa yang korang, apa benda paling penting? Apa perkara paling penting untuk belajar basic forex? Ni satu. Okay, kedua, apa yang perlu kita tahu? Perlu kita tahu pasal basic sebelum belajar advance. Belajar advance. Okay, so saya tak nak fokus banyak. Saya nak fokus dua benda ni je dulu. Supaya saya kecilkan lagi scope dia. Supaya saya tahulah nak elaborate dia macam mana kan. Okay, so apa yang nak belajar, apa perkara paling penting nak belajar dalam basic? Okay, ni saya punya opinion lah. Okay, so andai katalah yang tengok ni dia tak tahu pasal forex dan dia nak belajar forex. So inilah video yang sesuai untuk korang. Supaya korang tak kena tipu lah kat tempat lain. Nanti kalau ada orang basic pun beribu-ribu, so macam pelik lah kan. Baik belajar teknik advance,
Baru berapa kan, murah daripada belajar basic ni. Tengoklah, depends lah, jangan tersalah orang je. Okay, so perkara paling pertama korang kena kenal apa itu MetaTrader. MetaTrader 4 ataupun 5 lah. Tapi saya biasa mostly orang pakai 4. Mostly. MetaTrader 4 ni adalah tempat untuk kita trade lah, untuk kita berdagang, untuk platform. Kita sebagai platform. Platform berdagang ataupun trade. Ingat ya, kalau yang basic-basic ni kita tak sebut lah. Kalau orang yang baru belajar forex ni, kita tak sebut main forex, kita sebut trade forex. Dia ada beza sikit lah main dengan trade ni. So tu saya tak nak explain, so korang boleh fikir sendirilah. Sebab saya kalau explain nanti makin panjang pula video ni. Okay, so itu adalah MetaTrader 4. Okay, sekarang ni apa lagi yang korang kena tahu? So bila dah download MT4 tu, so korang kena tahulah macam mana nak pakai MetaTrader 4 tu. So korang kena tahu apa itu objek. Ni benda-benda yang penting lah dalam apa yang penting dalam MT4. Dalam MT4. So kau kena tahu apa itu objek, apa itu open position. Ni benda yang korang kena fokus lah. Open position, apa itu pending order. Okay, apa itu, apa lagi pending order, open position tu buy sell, pending order tu yang buy limit, sell limit. Kalau objek tu macam trend line, objek apa nama, rectangle, itulah dia. Okay, lepas tu kejap apa itu SL, stop loss, break even, BE. Ni break even orang panggil BE. Bila ada singkatan dia, banyak singkatan dia. Tapi saya tak adalah ajar terperinci, saya cuma nak ajar ayat-ayat yang penting dalam basic ni. Lepas tu take profit, ini adalah benda-benda yang common yang biasa orang sebut. So maksudnya at least trader basic yang baru nak belajar basic, dia akan fokus ayat-ayat yang saya sebut ni je lah. Tak perlu nak belajar sampai baca buku basic tu beribu-ribu page. Korang nak baca kan, mesti tak faham. Ini yang dalam MT4 lah. PO, OP, open position. Ni jarang lah sebut, tapi biasa orang sebut buy sell je, objek. Okay, lepas tu apa lagi yang korang kena tahu adalah korang kena kenal pair. Pair currency. Banyaklah pair currency. Apa lagi? Lepas tu korang kena, bila nak trade real, mestilah kena daftar broker. Daftar broker. Dan saya guna broker GMI H, dan juga Just Forex lah yang biasa saya pakai. So korang nak trade, ikutlah broker banyak kat Malaysia ni. Ada Okta, ada banyak macam-macam. So korang depends lah dekat mana broker yang korang selesa. Kalau macam saya, inilah dua broker yang saya selesa, tapi saya paling selesa GMI H lah. So kalau nak daftar ke apa, pergi je website dekat GMIH tu. Okay, so ini je lah kot yang paling penting. So saya just elaborate dulu. Saya just macam simplekan dulu sikit-sikit, nanti saya tunjuk. Okay. So last sekali, lepas dah faham basic, lepas faham basic, apa yang korang kena buat? Lepas faham basic, kenalah berguru. Tak ada guru confirm lah memang akan loss je. Nanti bila dah loss cakap forex scam pula kan. Okay, tapi ada satu lagi cerita tinggal. Sekejap, apa tadi? Ni. Paling penting, ni paling penting. Candlestick kena kenal. Tak kenal candlestick memang rugilah. Candlestick dengan line chart je. Dah itu je lah yang penting, tak banyak pun. Ni je yang biasa kita pakai dari. Yang biasa saya pakai pun, saya biasa pakai objek, biasa pakai buy sell, pending order saya jarang pakai. Stop loss pun saya jarang pakai sebab saya biasa cut loss. Cut loss lupa nak tambah. Cut loss, orang panggil CL. Take profit, saya biasa pakai. Itu je lah, tak banyak pun. Okay. So, okay, ini yang basic lah. Orang kata basic, tak banyak sangat.
macam semua benda ni berbaloi ke nak bayar beribu-ribu kan? So tak berbaloi lah kan. So benda ni korang boleh belajar sendiri. So kalau macam nak senang, korang boleh lah search kat YouTube mana-mana. Mesti ada orang akan ajar apa itu open position, macam mana nak pending order. Semua ada dalam YouTube. Macam mana nak stop loss, macam mana nak BE. Semua ni dah diajar dalam YouTube. YouTube orang lain lah, bukan saya. Tapi saya nak ajar, saya nak bagi tahu ni sebab saya nak cakap yang ini adalah perkara-perkara yang penting yang korang kena tahu sebagai orang-orang yang baru, yang tak ada basic ni. Yang tak ada basic tapi nak belajar basic dulu. Sebab dia tak boleh nak masuk advance terus. Bila basic tak ada, advance macam mana nak faham? Candlestick tak tahu, macam mana nak faham kan? Kalau nak masuk tambah sikit, kena tahu apa itu trading view. Macam mana nak pakai trading view ni? Trading view ni dia macam dia macam MT4 juga, ada chart. Tapi dia punya ada server dia yang candle dia memang candle betul lah. Dia candle tak tipu macam MT4. MT4 kadang ada yang candle menipu, ada manipulate sikit kan. So saya biasa pakai trading view lah untuk analisa. Tapi kalau macam tak faham, tak pernah lagi trading view, tak pernah pakailah MT4 dulu. Biasakan MT4. Make sure ni Mahir pakai MT4 dulu. Saya colorkan lah. Color apa lah? Hijau. Merah. Mahir MT4. Mahir kenal yang ni. Ni yang saya label yang paling penting lah. Ni pun penting lah, broker kalau nak trade real kena ada broker. Ni untuk trade real lah. Kalau tak nak real, trade lah demo dulu kan. Ni yang penting. Okay. Pair currency. Pair currency ni sangat senang lah. Ada dua je. Major pair, minor pair. Yang paling biasa lah major pair dengan minor pair. Lepas tu dengan gold. Gold tu ibarat komoditi lah orang sebut kan. Major pair, minor pair. Ni pun ada je dalam basic forex punya buku. Dia tak banyak sangat lah. Ni just pair je. Tak ada apa penting pun. Orang kata kalau major pair ni mesti kena ada USD. Maksudnya dekat belakang dia ada USD, depan belakang kan. Kalau minor pair ni yang tak ada USD dah, itu je. Kita tengoklah contoh. Okay, jap. Okay, saya nak buka dekat chat dulu. Okay, nampak kan? Okay, ni orang panggil MT4 tapi versi komputer lah ataupun laptop. Desktop orang panggil laptop kan. Okay, so apa yang korang kena tahu dekat dalam MT4 ni? Ini korang kena tahu. Sekejap, macam mana saya nak tutup bawah ni? Okay. Saya pun jarang pakai komputer ni sebab saya trade pakai phone. Phone boleh, tak ada masalah. Sebab phone boleh pergi mana korang boleh trade. So jangan rasa bila trade ni, rasa macam beban pula nak trade sebab kena pakai komputer kan. So sebenarnya tak beban pun. Nak trade dekat mana-mana boleh. Pilihan masing-masing. Nak trade pakai, ada banyak platform korang boleh trade. Korang boleh trade guna komputer kalau rajin lah nak buka. Biasa kalau macam full time trader mestilah wajib ada komputer kan. Sebab macam baru feel tu lebih seronok. Tu iPad ke, tablet ke. Tablet, iPad, komputer. Paling penting handphone lah. Handphone mesti ada kan korang setiap masa kan. Handphone. So handphone yang saya ada iOS lah. Kalau Android dia lain sikit, dia punya interface dia lain sikit. So saya tak boleh nak bagi contoh Android punya, tapi saya boleh bagi contoh iOS punya. Okay, saya tak nak buang masa, so saya ajar apa yang penting dalam komputer ni punya. Versi komputer ni, apa yang penting. Okay, yang paling penting korang kena tahu. Tadi saya lupa nak selitkan pasal basic yang ni. Sekejap. Okay, yang ni korang kena tahu pasal ni time frame. Tadi saya lupa nak selit pasal time frame. Okay, time frame. Okay, kita tulis balik tadi. So siapa yang belajar ni kena tulis lah supaya korang faham lah sekalian time frame. Ni time frame. Time frame ada banyak, ada M1, ada M5, ada M30, ada M15, tercicir pula. Ada H1, maksud dia ikut masa lah, minit satu. Kalau H tu hour, sejam. H4, ada daily D1,
ada weekly, week 1, ada monthly. Ini je, tak banyak pun. Nampak macam banyak tapi sebenarnya simple je. Jangan rumitkan benda yang simple. Okay, so kalau dekat komputer, kat sini lah dia tulis. Oops. Okay, jap. Sinilah. Ini lah time frame. Time frame. Bahasa Melayu dia apa tah? Frame masa. Macam tu lah lebih kurang. Time frame. So ada M1, M5, M50, M30, H1, H4, D1, weekly, monthly. So ini je. Tak adalah pakai semua. Dia kalau bila dah masuk advance, barulah dia akan masuk technical, teknik. Teknik tu terpulang lah dekat korang nak pakai mana-mana time frame. Ikutlah masing-masing. Biasa saya pakai ni je time frame. Ni je yang biasa saya pakai. Kebiasaannya lah hari-hari sebab saya trade hari-hari. Sebab tu saya pakai ni. M3 Pro, H1, H4, D1. Ini je yang saya biasa pakai. Tapi bila tak ada setup kat D1, baru saya akan tengok dekat weekly. Tak ada setup weekly, baru tengok monthly. Itulah maksud dia. Tapi takkan tak ada setup setiap hari sebab pair currency berlambak dalam chart. So, mesti akan ada setup. Okay, so apa lagi yang penting? Korang kena tahu ini pakai macam mana. Ini adalah objek. Okay, ini saya tak pernah pakai. Apa pun saya tak pernah pakai pun. Ini pun apalah sangat kan. Dia macam benda yang sebenarnya tak adalah penting sangat. Tak complicated pun. Ini just macam cursor, macam nak pergi kat sini, nak tengok harga berapa. Itu je lah. Tekan, jangan macam ni lah. Korang kena pandai main-main lah MT4 ni macam mana. Kena belajar tekan-tekan dulu. Sebelum nak belajar trade tu, kena belajar tekan-tekan MT4. Bagi kenal apa tu MT4. Sebab ni pernah terjadi dekat saya dulu. Saya pernah macam ni. Saya bila buka komputer ni, saya pening. Apa benda ni apa? Macam mana nak buka objek? Macam mana nak buka ni apa bulat ni? Saya pun tak pernah pakai bulat ni. Sampai daripada dulu tak pernah. Macam tak function lah untuk saya. Macam ni kotak. Kotak ni untuk kita maki zone lah. Apa-apa zone kan. Macam tu lah contohlah zone. Ni kotak ni function lah. Nampak ada titik tu kan. Ada 5 kan. So tekan 2 kali, korang dah tak boleh tarik dah. Tapi kalau korang tekan leg dekat ujung ni, dia keluar balik titik tadi. So baru korang boleh adjust. Kalau ujung ni nampak boleh panjang, besar, pendek. Tapi nak tarik, mesti tarik pakai tengah. Nampak oh. Kena belajar tekan dulu. Tak belajar, tekan-tekan memang tak faham. So yang biasa saya biasa pakai ni, kotak. Trendline ni jarang lah sebab teknik saya pakai, jarang pakai trendline. Ni sangat biasa pakai. Ini je lah, tak banyak pun. Ini. Itu je. Ini jarang lah boleh kata kalau nak tarik trendline tu sahaja, boleh lah pakai. Itu je, tak banyak pun. Kalau pakai Fibo, ini Fibo. Tapi saya jarang pakai Fibo. Ni Fibo. Fibonacci. Ni dia punya beza lah. Ni setting default dia. Tapi kalau nak adjust setting dia, double click. Ada titik ataupun kita right click lah. Right click. Fibo properties. Bolehlah adjust macam mana yang korang nak. Korang nak tukar benda ni, sinilah bahagian level dia nak tukar. Description dia apa. So ini color dia tebal. Ni color dia. Itu je, tak banyak pun. Kalau macam saya letak horizontal line ni, saya tengok color hijau. Saya nak tukar color lain lah, tak nak hijau, tak best. Tukarlah ni, tekan right click. Horizontal line properties. So korang akan nampak lah. Line color apa korang nak, tukar je. Biru. So nak tebal sikit lah contoh. Nak tebal sangat kan, nak ikut lah. So dia akan jadi tebal. Kalau tak cantik, buat balik bagi tak tebal. Macam biasa. Dah settle. Tak banyak pun, senang je. So ini yang next penting yang korang kena tengok adalah dekat atas ni. Apa beza dua benda ni? Ni adalah candlestick. Ini adalah line chart. Jom kita tekan. Kita tengok kita tekan. Kita tekan yang line chart ni. Nampak tak ditukar jadi line chart. Inilah orang panggil line chart. Line chart. Line chart. Okay, kalau tengah ni, ini adalah candlestick. Candle. Candlestick. Ini je biasa pakai hari-hari. Tak banyak pun. Tak susah pun sebenarnya. Sebab ada orang tanya saya, cikgu, saya basic tak ada. Tapi saya pun tertanya-tanya juga, basic tak ada. Saya tanya dia, awak pernah trade real tak? Pernah. Awak tahu tak apa itu candlestick? Tahu.
Awak tahu tak macam nak buy sell? Tahu. So macam itu dah ada basic dah tu bagi saya lah kan. So awak tahu buy sell apa semua, okey dah. So kalau tahu candle ni apa, support resistance tu apa pun dah cukup dah. Tak perlu nak tahu banyak sangat kan. Basic ni sebenarnya simple, tak perlu nak complicated sangat. Sampai kan ada dululah kawan saya, dia belajar sendiri basic. Sampai ke sudah dia tak nak belajar, tak nak trade forex, tak buka-buka MT4 sebab dia terlalu bergantung dekat buku ibu-ibu. Bila dia baca e-book, dia pun macam complicated lah. Dia rasa macam banyak sangat ni nak habiskan dia. Beribu-ribu page Takkanlah nak kena habiskan semua kan. So saya pelik lah. So saya tanya dia, kau buat apa? Dia kata belajar basic forex lah. Belajar basic apa? Saya tergelak-gelak lah tengok kan. Sebab saya rasa saya belajar basic pun tak adalah belajar buku tu. Saya macam belajar sendirilah basic. Maksudnya basic kenal yang benda yang penting je lah. Tak perlu kenal semua. Okay. So kalau ni time frame dia berbeza lah. Pattern dia berbeza. Macam ni minit 15 minit lah. Setiap 15 minit akan ada candle baru. Setiap 30 minit akan ada candle baru. Setiap sejam ada candle baru. Kalau nak lagi senang, kita buka setting. Sekejap. Ini nampak tak ada garis-garis. Ini adalah sehari punya. So boleh kira lah sehari ada berapa candle lah macam ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 candle dalam masa sejam. Maksudnya 24 jam lah. Betul lah sehari lah kan. Sama lah tu. Biasa dia 20, 24, 23 lah. Biasanya lah. Ni M30 maksudnya dia akan ada 2 kali ganda lah. 24 darab 2 lah kan. So M15. So pandai-pandai lah korang kira. Itu cara basic. Tak dia untuk tahu basic. Macam ni lah. Ni separator orang panggil. Nak bezakan hari. Ni kalau ni hari lah sejam. Kalau H4 ni rasanya seminggu rasanya. Satu loro ni. Tu kena calculate sendirilah. Sebab saya benda ni saya tak anggap sangat penting pun. Biasa-biasa je. Sebab tu saya tak tahu sangat. Bukan tak tahu. Tapi saya tak berapa nak ambil tahu penting. Macam tu. Benda yang terlalu basic. So atas ni yang penting apa? Ni untuk masukkan chart. Untuk masukkan pair. Nak pilih apa? Ni pair. Kalau GMI, pilih kat sini lah. Dia ada JMP belakang. So pair apa korang nak, pilih sahaja. So dia akan keluar. Tapi hitam. So yang penting tu template ni korang kena penting. Macam saya dah standby siap-siap. Kalau tadi basic template. Yang tadi dah yang ni putih ni. Ni semua yang lama-lama ni. Saya pun tak ingat apa dia. Tapi kalau korang macam nak setting template tu, buka balik apa pair. So dia akan kosong macam ni. Tekan je right click. Nampak tak ada properties. Ni cara nak ajar setting. So korang akan jumpa benda ni. Bila dah ada benda ni, so korang akan check dekat sini je lah color for background. Background color apa korang suka? Kalau saya suka putih lah. Sebab saya tak suka gelap, tak nampak. Putih, okay. Foreground ni adalah dekat yang kanan ni. Kanan ni nampak ni ada nombor-nombor ni. Ini adalah harga. Sekejap tukar color lah. Ni kanan ni semua. Ni nombor-nombor ni. Ni adalah harga. Bawah ni sekali lah. Nombor-nombor ni. Ni tarikh. So kita tukar. Nanti korang nampak lah. Okay, back foreground kita tukar style ke apa ikutlah. Macam purple contoh, nampak pelik sikit kan. Tapi itulah dia contoh. Ni contoh. So tekan balik properties. Grid. Grid. Ya, nampak hitam grid ni. Gara-gara kotak-kotak ni. Tak cantik. Ada. So kita buat sama macam background putih. Nampak cantik. So kita zoom sikit. Ni adalah kawasan untuk kita zoom in. Ni nampak ada titik tengah ni kan. Kat sini ada dua ni. Ni zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. So korang zoom in, zoom out. Kalau sini, ni adalah tempat yang korang boleh pergi ke kanan sekali. Nampak? Dia pergi ke kanan. Kalau ni, dia ke kiri balik. Nampak? Korang nak pergi ke kanan. Dulu saya pernah tau. Saya nak scroll jauh macam ni, nak scroll balik ke kanan jauh. So saya tekanlah ni. So dia pergi kanan. Kalau ni, so kalau macam ni, ya ini adalah ni korang tak boleh lah nak scroll lebih. Nanti takut dia akan ke asal balik. Ni korang kena belajar lah tekan-tekan ni. Okay, lepas tu setting tadi. Buka balik properties. Kita check candle. Candle ni. Candle. Bull biasa hijau. Normal lah hijau. Okay, bear biasa merah. Itu je. Dia tak biasa ni normal lah. Tapi terpulang lah nak colour apa-apa. Ada je orang tukar colour lain lah bagi cantik. Dah siap.
Tak susah pun. Dah itu je. Kalau terang sangat, tukarlah colour lain. Putih background tu bagi gelap sikit. Macam colour ni ke. Nampak? So macam bagi mata tu tak sakit lah. Ni kalau kat PC. Okay itu saja. Kalau ni, ini market wash. Ni tak penting sangat. Ini tak penting. Yang penting yang ni. Ni, sekejap. Bukan. Ni. Kotak ni. Terminal. Dia akan pergi dekat bawah ni. So korang boleh tengok lah dekat bawah ni. Macam mana nak tarik ni tarik kat atas. Ada arrow tu kan. So sini akan tulis balance. Baki korang $5,215 ni baki lah. Okay faham Senang je. So bawah ni dia ada tulis pair yang korang dah pilih. So korang nak tukar pair lain, tukarlah yang korang dah pilih. Ni indikator apa entah. Okay ni pun ni tak tahu. Okay ni semualah yang ada bawah ni. So kalau nak delete, right click, delete saja. Delete je. Okay, so ini baki. Trade, kena tekan trade. Ni lain, exposure dah lain dah. Trade ni bahagian balance dan equity. Kalau korang entry order, dia akan keluar kat sini lah. So ni tak penting pun, semua ni banyak. Tapi tak pernah pun saya tengok. News ke apa ke, account history ni balance total tak silap saya. History kan. Okay. Ni yang kira ni mingguan lah. Mingguan saya tak sure. Saya jarang tengok kat sini. Okay tak apa. So itulah contoh dia. So apa lagi yang penting? Tak banyak pun. Ni tadi korang dah template ni. Ini orang panggil template. Korang dah adjust colour. Dah adjust ini, dah adjust itu. So korang kena save. Kena save dekat atas ni. Make sure save dekat sini. Jangan tak save lah. Tak save korang kena buat balik. Penat nanti. So save lah benda ni. Save senang je. Basic. Okay. So kita tengok dekat phone pula. Ni saya tak pernah mirror screen lagi. Tapi kita try dulu. Okay. So ini MT4. So kat sini semualah. Ni account real. So korang boleh check apa yang penting dalam ni. Okay. Ni interface untuk MT4 Okay, apa yang penting dalam ni? Korang kena tahu. Dekat atas ni kita panggil dia sebagai objek lah. Atas ni. Situ objek. Kalau korang tekan, apa tak? Dia keluar apa? So ni ada banyak kan. Saya delete tu semua. Itu pening kan. Yang banyak-banyak So yang paling penting yang saya biasa pakai ni je. Tak banyak pun. 2 je saya pakai. Ni jarang lah saya pakai. Ni untuk trend line. Ni untuk contoh tunjuk untuk arrow kan. So kita try lah tekan. Tutup kita belajar Okay, tengoklah. Ini horizontal line. So korang boleh tarik, adjust lah dekat mana korang nak pakai horizontal line. Make sure korang nampak tak ada 2 titik tu. Titik 1, titik 2. Ada 2 kan. So korang tekan, ada jumpa titik tu baru korang boleh tarik. Kalau tak ada titik tu, korang tak boleh tarik benda tu. So kena tahu benda tu. Sebab nanti orang basic tak tahu benda ni kan. So nak delete, lama-lama tekan delete. Ataupun nak adjust, tukarlah properties. Nak tukar colour boleh. Nak tebal ini bawah ni. Pixel ni. Okay, colour hijau saya tebalkan So nampak tak tebal? Tak ada tebal sangat. Boleh lah tu. Contohlah saya nak tukar harga adjust 1,800 contohlah. Ni kalau saya malas nak tarik lah. So nampak dia pergi kat 1,800. Tukar colour lain sekejap. Tak nampak nanti. Okay, colour pink. 1,800 kan? Sebab saya dah adjust. Nampak tu? Okay, ni satu. So kita tengok lagi kotak pula. Ni orang panggil rectangle. Saya panggil kotak lah. So ni korang kena belajar main-main tekan. Kotak ni nampak tak titik tengah tu? Titik tengah tu korang boleh tarik. Kalau korang main tarik ujung-ujung yang bucu-bucu tu, dia akan just adjust je. Panjang, pendek, kecil. Macam ni lah. Kalau tarik tengah ni boleh tarik. Boleh angkat ke mana-mana. Kalau tekan hilang titik tu. So korang tak boleh tarik dah. Tapi dia nak ada balik. Tekan balik titik. Kena tekan ujung tau. Dia kena tekan bucu. Kalau awak tekan tengah tu takkan boleh keluar. So tekan tengah tak boleh keluar kan. Dia kena tekan bucu juga. Baru keluar titik tu. So sama. Nak adjust properties dia. Ni kalau tak nak bagi ada kosong. Tak nak bagi ada colour atas tengah. Tekanlah fill tu. Buang fill tu. So korang boleh tengok dah nampak kosong. Nampak tu. Saya tukar colour hitam. Bagi nampak sikit biru lah. Tu. Macam tu je.
Senang kan? Tak banyak pun. Kalau trend line pula, ni nak tarik trend line. Bila letakkan sekali kat chart tu, nampak ada titik kan? Tarik titik tu. Nampak tu. Senang je. Nampak. So kalau tak nak bagi dia bergerak, kita tekan balik. Bagi dia hilang titik. Kalau nak bagi dia bergerak, tekanlah titik tu. So kalau korang nak adjust, kena tarik ujung. Jangan tarik tengah-tengah. Tarik tengah dia boleh bawa. Di tengah tu adalah tempat yang kita nak bawa objek ni. So kena belajar lah tekan-tekan. So tak penting pun. Ni atas ni, dia tulis apa kat atas ni. Atas tu dia tulis trade. Trade ni tempat untuk kita entry lah. Tak apa-apa. Ni lot. Kalau modal kecil, jagalah lot. 1 sen dah sangat berbaloi lah kan. Kalau jaga lot, jangan MC. 10 sen boleh, 1 lot boleh. Tapi market tutup. So tak boleh lah nak entry. Sebab Sabtu Ahad kan. So ini ni pun penting. Korang kena tahu. Okay, di sini balance korang, duit korang berapa yang ada. Inilah, kalau saya ada 5,200 USD. Kalau darab 4, kira RM20,000 lah. Equity ni, bila korang entry, dia akan tulis lah berapa plus minus korang bila dia float dekat sini. Ni float. Time korang entry, dia akan float lah. Tapi sekarang tak entry, dia kosong lah. Margin level, paling penting bila trade, make sure margin level ni, ML ni, bawah pula. Jangan bawah 1,000, jangan bawah 1,000%. Jangan tau, bukan kena bawah 1,000, jangan. Kena tulis juga, tekan nanti terbuat pula kan. Alamak, buruk tulisan. Okay, jangan jangan bawah 1,000%. Lagi besar lagi bagus lah. Okay, sini adalah ni data lah setiap hari berapa profit korang. Macam saya, kalau ni weekly lah sebab baru minggu ni kan. Kalau sebulan, 6,000. So saya deposit, yang bawah tu ditulis deposit berapa kat situ. Dia tulis deposit kat sini, deposit. Sebab kadang-kadang orang tak faham nak baca benda ni. Deposit, so nilai dia berapa? 680 USD. 680 USD tu sama dengan dalam 4 lah, dalam dekat 2,000 lebih lah. 2,000 lebih. So profit dekat sini. So profit dia tulis 6,000 USD. 6,000 bersama dengan dalam 24,000, 25,000 lah macam tu, lebih kurang ikut rate lah kan. Kalau rate withdraw untuk GMI 4.1. So dah withdraw, ni duit withdraw kat sini lah. Kalau tak tulis withdraw tu, kadang-kadang boleh kata scammer, kadang-kadang boleh orang kata pakai apa, demo tak boleh withdraw. Ni balance sekarang 5,200. So sekarang itulah 5,200 ni lah balance dia. Sama macam tadi, dia kena tally lah benda tu. So mesti ada orang tanya, macam mana nak, kalau dalam masa sebulan ni ada banyak loss tak? Mestilah ada, takkanlah semua profit. So saya terus daripada atas okay, tengok awal-awal dah loss lah. Loss. Banyak loss tu. Nak MC dah. Kalau korang kira mesti dah nak MC account ni. Tapi saya counter balik sebab saya sell. So saya counter lah dengan lot besar sebab saya dah tahu. Jadi kita kena pandai counter bila kita trade ni. So counter balik, biru balik. So saya withdraw sikit 50 USD. Ni withdraw maksud dia, bukan deposit. Sebab dia tulis withdraw. Ni saya internal transfer. Saya transfer ke account lain. Saya transfer 50 USD je lah. Tapi saya loss pula bawah ni. Ni betul loss lah. Kita loss sebab kita trade. Kita sell gold, kita buy gold, dua-dua loss. Teruk lah kan. Sebab saya counter ni, saya terkena hampir 2 kali terkena. So kali ketiga, okay, baru dapat counter balik. So itu biasalah, trade mesti akan ada loss juga, takkan profit je. So kita tengok, kita biru memang banyak. Sebab saya kalau macam ni, saya scalping je banyak kan. So malas nak hold sangat. Sebab kadang bila saya hold, dia jadi merah balik. Macam tu lah, sayang lah kan. So ni dia loss balik, banyak lah loss. Tapi untung dah cover balik. Biru banyak lah daripada loss. Tu loss yang besar jugalah. Loss merah biru banyak lah. So tak boleh nak kata kita profit selalu. Ni pun loss besar. Tapi yang penting, apa yang korang kena tahu adalah make sure overall profit korang mesti loss ke biru. So kalau overall profit saya masih lah profit 6,000 USD. Modal kecil 600 USD, tak banyak lah kan. So sangat bagus lah kalau boleh grow. Ni kira dalam dekat 1,000 USD lah. 1,000 USD 1,000% grow. 1,000% rasanya. Betul lah 1,000%.
dalam masa saya trade dalam masa kita dah tengok, kita boleh tengok orang tu trade bila. Kalau sini dia ada tulis tarikh. Ni tarikh kalau boleh nampak 18 Januari bulan 1. 2021. Inilah waktu saya deposit. Sekarang kira boleh kata dalam 3 minggu lah baru trade. 3 minggu. Ni 3,000 USD, 3,000 ringgit saya deposit. 3,000. Okay, so okay lah, clear lah. Tu cara nak belajar lah, nak pakai MT4. Ni dia tak penting, yang penting yang korang kena belajar baca. Day ni, hari ni punya profit. Week ni, seminggu punya profit. Monthly, sebulan lah. Ini custom korang boleh lah, custom ikut tarikh macam ni. Kalau saya nak tarikh saya 18 sampai 1, tulislah 18 sampai 1. Macam tu je. Make sure kena belajar tekan-tekan. Kena belajar tekan-tekan juga MT4. Tak belajar tekan susah lah. Ini orang panggil pair currency yang korang nak. Macam ni ada simple, advance. Apa beza dia? Simple, macam ni simple, dia tak cantik sangat kan. Saya suka advance. Advance nampak lah dia punya spread sekali. Spread pun kau dah kena kenal, ni adalah spread. Spread dia macam broker lain-lain lah spread. So kena just kenal je, tak pakai pun benda ni. Just untuk knowledge lah orang kata. Ini adalah Masa pun sangat penting dalam trading. Saya pun trade ikut masa tau. So boleh kata ni penting sangat lah. Ilmu masa ni, nanti chapter 6 saya akan ajar teknik time zone. Tu boleh kata power punya teknik lah. So rugilah kalau tak tengok. Serius rugi. Okay, ni je lah, tak cakap banyak pun. Ini semua pair. Ni kalau pening jangan risau. Ni pun tak penting sangat. Orang kata just untuk kita tahulah paling rendah harga berapa, paling tinggi harga yang berapa. So korang kena belajar tekan baru korang faham. Nak tambah, tekan ke atas, ada tulis tambah. So sini ada apa-apa pair yang korang nak lah. Kalau gold kat sini lah, tapi saya dah add gold lah. So sini tempat korang nak tekan forex, boleh pilih lah forex, pair currency ataupun minor pair, major pair, minor pair tu kan. So kalau nak tekan, nak pilih pair tu, contoh saya nak Euro GBP, saya tekan lah. Nampak dia tulis, pilih lah chart. Chart. So dia akan keluar chart. So saya adjust lah chart ni, saya analisa macam tu lah. Ni candle, kena tahu candlestick. Candlestick merah tu apa? Merah tu bearish, ni candle merah kan. Hijau ni bullish. Candle ada dua jenis candle, dua candlestick sahaja. Tak banyak pun, dua candlestick. Ada bullish. Ni korang kena tahu, bullish, bearish. Bullish tu datangnya daripada nama kerbau. Kerbau ni dia suka buat apa? Suka tanduk orang kan. So dia tanduk orang mesti tanduk daripada bawah ke atas. That's why lah bullish menaik. Naik. Bearish ni siapa? Bearish ni binatang apa? Bear, beruang. Bear ni cakar orang pakai apa? Kuku. Kuku dia daripada atas ke bawah. Dia cara dia cakar kan. So that's why candle bearish ni adalah candle turun. Itu je. Tak banyak pun. Tak susah pun. Okay, clear. So rasa itu je lah kot. Tak banyak pun. Basic ni. Ni kon. Okay. CMI So ikutlah broker pun banyak broker. Okay, so kita rasanya dah cukup lah kot untuk basic ni. Macam tak banyak sangat. Sebab ini je yang saya ajar ni just benda-benda yang penting lah. Sangat penting dan perlu dititik beratkan. Okay, so saya sambung balik. Macam nak saya tutup Okay. Okay, so saya share screen balik. Okay ni. Okay, so ni kita sambung. Ni adalah MT4 dekat komputer lah. So lagi satu, kalau ada orang tertanya-tanya apa itu trading view. So kalau korang nak tahu trading view tu apa, search je trading view. Trading view. Okay, search besar pula tulisan. Saya dah share belum? Okay, betul. Share screen. Okay, lambat pula internet ni. Okay, so pilihlah dekat atas ni. Tekan je. So korang boleh login. Kat sini tempat korang nak login, free je, tak bayar-bayar. Okay, so yang paling penting, buka dekat chart. Ni live chart ditulis. Untuk korang analisa chart kan. Okay, so kita buka chart tu. Tengok apa ada kat chat tu. Ni kalau sekarang ni dia punya idea lah. Idea, ada banyak idea orang kan. Tapi saya tak suka sangat tengok idea orang.
Kalau baru belajar tu better boleh lah belajar tengok idea orang apa kan. Okay, mari kita tengok. Ni pair. Slow yang internet. Okay. Alright. Ni pun sama. Dia macam MT4 juga. Tapi cuma cantik sikit lah. Dan dia sangat banyak tools. Banyak features. So nanti orang pening kan. Tak payahlah pakai lagi. Korang belajar yang MT4 tu. Ni just macam saya nak cakap lah. Yang saya biasa analisa kat TradingView. Trade tekat entry dekat MT4. Sebab saya daftar real account dekat MT4 lah kan. Duit dalam tu. Dalam TradingView ni bukan. Saya tak ada duit lah dalam ni kan. Tak daftar dalam ni. Tak ada. Rasanya tak ada buat platform untuk trade dalam ni. Sebab saya tak pernah try lagi. Just untuk analisa saja saya ni. So sangat cantik lah dan cantik. Dia banyak tool kat sini. Ada kotak dia kat sini. Dia sama je. Ni horizontal line. Ni apa? Ni trend line. Oops. Trend line tarik kan. Apa lagi? Itu je. Dia tak penting sangat. Dia sangat convenient lah, selesa. So itu je lah kot. Saya boleh ajar yang untuk TradingView ni. Okay, so hasilnya itu je. Tadi saya dah ajar candlestick, line chart. Okay, jap. Okay, so candlestick, line chart dah. Candlestick yang candle lah. Line chart tu line lah kan. Candlestick, line chart. TradingView. TradingView saya dah bagi tahu tadi. Untuk saya analisa biasanya lah untuk TradingView ni. Time frame, saya dah ajar time frame. Kena tahu time frame tu apa. MetaTrader. So MetaTrader ni paling famous lah yang ramai trade kat sini. So objek. Saya dah ajar objek tu yang ada rectangle, ada trend line, ada horizontal line. Yang itulah objek. Open position ni adalah buy, adalah sell. Itu je, dua je, tak banyak pun. Ada buy, sell je. Pending order saya jarang pakai. Dia adalah buy limit, sell stop, buy stop. Itu je, tak banyak pun. Stop loss ni, stop loss TP apa saya tulis ni SL sepatutnya. Stop loss ni adalah tempat kita set untuk kita set lah minimize loss kita berapa yang kita nak. Tu korang kena tengok kat YouTube lain. Sebab ni saya tak akan ambil masa lah untuk ajar benda ni. Sebab saya pun tak trade. Tengah kosong kan, entry kan. Lagipun hari Jumaat, Sabtu Ahad, weekend, market off, tutup. Dia tak bergerak kat MT4 kan. Break even, BE dia adalah SL yang positif. Yang untung lah ataupun yang dia balik modal saja. Kalau SL ni rugi, kira rugi. Kalau BE ni kita nak save modal kita balik ataupun kita nak untung. Save dalam kita nak set untung berapa yang kita nak bila dia dah gerak jauh. Take profit adalah untuk kita ambil profit, set profit lah. Cut loss bila setup tak jadi, cut loss. So ni saya dah ajar currency, daftar broker. Broker tak kisah ikut korang. Saya tak nak bagi link broker ke apa, nanti saya macam korang fikir IB ke apa kan. Tapi kalau nak juga kena, biasa student saya je lah yang dapat link IB tu. Itu terpulang, saya pun tak fokus sangat pasal IB ni. Saya macam saja-saja. Okay, lepas faham basic, berguru. Ni lah paling penting. Lepas korang dah faham semua basic, bergurulah, jangan tak berguru. Bila belajar basic mesti kena tahu teknik. Teknik tu penting. Macam teknik advance ke apa ke. So rasanya itu sahajalah yang saya boleh ajar pasal basic ni. Yang korang kena tahulah. Tak perlu pun nak baca semua basic kan. Tapi yang saya tunjuk ni adalah benda yang penting untuk yang saya biasa tengok hari-hari. So bila korang dah faham, kalau korang faham apa yang saya ajar ni, maksudnya korang dah ada basic lah. So korang dah boleh lah pergi semua chapter saya tu, dah boleh belajar. Tunggu chapter 6 pula. Saya akan siapkan lah chapter 6 dalam bulan ni juga. So stay tune lah. So siapa yang tak ada basic tu bolehlah share kat kawan-kawan, belajar sama-sama. Korang jangan kedekut pula kan, share lah link YouTube ni dekat orang lain. Okay, so kita pergi balik kat YouTube tadi. Okay, so jangan lupa tekan button subscribe. Ni like, tolong like sikit. Jangan dislike pula. Okay. So apa lagi so itulah, korang kena make sure belajar berpandai lah trade ni kalau nak buat duit. Bolehlah belajar trade slow, santai. Janganlah over trade. Janganlah macam trade ni nak cepat kaya sangat. Kita trade biar konsisten. Tadi saya deposit dari 680 USD sampai 6,000
80 USD pun saya jaga MM. Bukannya saya full margin. Ni jaga MM ni dalam masa 3 minggu. Tak full margin pun. Kalau saya full margin mungkin saya dapat 60,000. Tak adalah. Mungkin saya MC lah. Kalau saya full margin mungkin akan MC. Tu saya jujur lah sebab MC, full margin tu saya boleh kata 50-50 lah. Bukan 50, saya boleh kata 90% akan MC lah. Saya boleh cakap kalau untung tu boleh kata nasib lah untung. Bernasib baik lah. Bukan nak cakap apa tapi itu realiti lah. Takkanlah kita trade ni nak bernasib baik je. So better kita trade biar santai. Profit. Macam saya pun tunjuk tadi saya ada loss juga. Tapi overall mesti profit. Sebab itulah. Sebab market ni kita tak boleh nak agak. Kita just boleh analisa saja. Dah boleh predict lah dia nak ke mana. Tapi dia akan jadi lepas dia betul-betul berlaku. So kita tahulah hasil dia apa lepas dia dah jadi. Biru ke ataupun tak jadi. Tak jadi, trade lagi. Jangan kecewa. Tu adalah trade kan. Bukannya senang, bukannya trade hari ni esok terus kaya. Bukan. So itu je lah. Tak susah pun. Kena usaha. Okay, so rasanya tak ada soalan. Tak ada soalan. Nanti boleh tanyalah soalan kat dalam video yang saya akan post ni. Video chapter 5 Chapter 5. Saya akan itulah. Korang tengoklah. Jangan tengok sampai habis. Okay. So rasanya tak ada apa-apa dah. Saya pun ingat lupa je. Sebab saya ajar spontan je. Untuk video yang 5 ni dia short je, pendek je. Sebab saya nak ajar video yang ke-6. Teknik video ke-6 tu saya boleh kata power jugalah. Power lah, boleh kata memang power. So korang kena tengok video tu. Tu saya kasih free je untuk korang. Sebab yang video ke-6 tu adalah video saya nak namakan sebagai nantilah saya bagi tahu. Sebab student saya pun tak belajar lagi video tu sebab saya tak share. Itu adalah paling last lah teknik saya. So saya boleh kata saya ada 9 teknik lah. 9 lah advance. Okay, itu saja. So kalau ada kekurangan tu semua daripada saya. So yang mana yang baik tu semuanya daripada Allah SWT. Okay, so harap semuanya berguna lah untuk korang. Kalau rasa nak info banyak, pergilah dekat ni link channel saya. Ni nampak ni. Mesti ada orang akan tanya mana link. So ini link dia. Walaupun ada share feedback je hari tapi join je. So kalau macam bosan tengok feedback tu mute lah. Tapi jangan live lagi kan. Biar lu. Sebab saya akan buat kontes. Saya akan bagilah benda-benda menarik dalam tu. So mana tahu rezeki terpilih ke apa. Tu IG jangan lupa follow. IG pun ada. Tu korang pergilah tengok dekat Telegram ni. Klik je Telegram ni. Klik Telegram. Lepas tu nanti dia akan keluar lah saya punya Telegram yang ni. Dia. Segalanya berubah di sini. Saya saja letak segalanya berubah di sini sebab saya tak nak korang kena scam tempat lain. So better selamatkan duit korang dulu. Okay, itu sajalah. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa tekan button subscribe. Okay.